dia tidak boleh halal sebab dia bawa binatang kurban. Apa makna gunting rambut? Apa makna gunting? Dah tak halal gunting rambut buat ke dia? Itu percanggahannya. Dengan sebab itu hadis ni tak boleh pakai. Kalau nak pakai pun dengan makna haji ni dengan makna umrah, hak tu je paling tinggi boleh pergi, hak lain tak boleh. Dan Imam Abu Daud mari sini dia tidak jelas apa maksudnya. Sebab dia nak cerita qiran. Kalau qiran dia tak boleh, tak ada selepas umrah dulu, sebab umrah tu masuk sekali dengan haji dah, sekali serentak. Boleh halal ni kalau buat sesa, buat umrah dulu, lepas tu halal daripada umrah, boleh lah. Dan sekarang ni bukan dia nak cerita tentang haji tamattu', dia nak cerita haji qiran. Dia tidak sesuai ni, pening kepala. Apa dia letak sini? Fal munasabah bainal hadis wal bab bi'tibari zahiril lafz wa hajjatihi. Paling tinggi kalau kita nak kata hadis ini ada kesesuaiannya dengan bab ni, bab haji qiran, paling tinggi. Dengan sebab dia sebut perkataan haji. Tu ialah perkataan haji. Tu je kesesuaian. Kalau nak tengok hakikat sebenar tak boleh. Sebab kalau perkataan haji tu dia boleh juga mengikut zahir lafaz dia menunjukkan kepada haji tamattu'. Dan hak ni masuk dalam qiran juga, dalam makna yang umumnya. Haji tamattu' tu termasuk dalam qiran juga. Sebab orang sekali dia pergi tu dia buat kedua-dua sekali. Qiran tu maknanya buat sekali lah. Ada di segitu je. Jauh sangat lah. Jauh sangat kaitan dia tu. Kalau kita cuba nak kait, tapi kalau zahir sekali tengok, sekali imbah tengok tu tak ada perkaitan lah dengan bab ni. Sebab bab ni cara kau qiran. Kalau qiran tak ada lepas umrah ni apa ni buka ihram dulu, tak ada. Dia buka ihram selepas selesai buat haji. Itu baru qiran semua. Kalau nak kata tamattu' pun tak boleh juga di sini. Itu ya jadi muskilnya. Kecuali kalau kita kata hak ni, kalau nak terima jugalah, kita kata hak ni haji di sini bukan dengan makna haji hak tahun yang ke-10 tu, tapi makna umrah yang telah berlaku 3 kali sebelum pada tu. Salah satunya lah, dalam salah satunya peristiwa ni berlaku. Habis cerita hak tu umrah saja, cerita umrah, bukan cerita haji. Jadi kalau lagu tu apa kena-mengenanya letak di sini? Itu orang muskil tu. Benar-benar lagu ni lah kadang-kadang dalam kita hadis ni dia kata salah letak ni, kata dia sepatutnya tidak duduk sini, ni cerita lain. Apa dia mari sini? Salah letak. Sama ada pengarang dia sendiri salah letak, ataupun penyalin kitab ni kemudian tu salah letak. Lagu ni lah. Dia kata gitu tu. Sebab tak ada kena-mengena. Paling nak ada pun tak adil lah, terlalu jauh kena pusing. Lafaz haji dipakai untuk tamattu' secara umum, dan tamattu' tu masuk dalam qiran juga secara umumnya, dalam makna umum. Tu ya paling tinggi kalau cuba nak sesuaikan juga. Kalau tidak tak boleh. Begitulah. Ini antara hak muskil di dalam kitab Abu Daud. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas lagi, katanya Nabi SAW berihlal umrah dan sahabat-sahabatnya berihlal haji. Sahabat-sahabatnya berihlal haji. Di sini pun zahirnya nampak tidak sesuai juga dengan haji qiran. Ia hendak disabitkan di sini. Sebab haji qiran buat kedua-duanya, umrah dan haji sekali. Ini di sini dia sebut Nabi SAW berihlal umrah. Kalau berihlal umrah ni, orang yang melakukan haji tamattu' bolehlah ihlal umrah. Dia ihlal umrah pada ketika dia buat umrah dulu. Ihlal umrah, labbaika bi umratin. Itulah makna ihlal umrah tu. Kalau melakukan haji ifrad, ia tak boleh nak ihlal umrah. Sebab haji ifrad hanya buat haji saja. Buat haji saja.
Dia tak boleh nak kata labbaika bi umratin. Tetapi yang jelasnya Ibnu Abbas kata Nabi ada talbiyah lagu tu, ada ihlal lagu tu. Jadi dia kata labbaika bi umratin. Apa maksud Imam Abu Daud bagi sini pula? Ihlal umrah saja. Tentu dah ni duk cerita dalam haji wada' tu lah, tak ada hal lain dah. Bukan cerita umrah pada ketika lain tu dah, cerita tu. Jawabnya, dia orang yang melakukan haji qiran, dia boleh berihlal macam-macam bentuk. Misalnya dia kata labbaika bi umratin saja, boleh. Labbaika bi hajjatin atau bi hajjin, boleh juga. Labbaika bi umratin wa hajjatin, boleh juga. Boleh berlaku. Di sini walaupun dia sebut Nabi SAW ihlal umrah, bukan berarti Nabi SAW buat umrah secara berasingan daripada haji dia tu. Tetapi dia buat sekali juga, yang ni haji qiran juga dia buat. Cuma dia nak mengajar kepada kita, boleh kita ihlal dengan sebut umrah saja pada ketika-ketika tertentu. Hak Ibnu Abbas dengar ni, Nabi SAW ihlal umrah saja. Sebelum pada ni, baru ni kita sudah jumpa dah, baru ni minggu lepas, Anas dengar Nabi SAW ihlal haji dan umrah. Ibnu Abbas dengar Nabi SAW ihlal umrah. Kepada orang yang buat haji qiran, dia boleh kata lagu ni. Dan hadis-hadis yang seumpama inilah yang menyebabkan adanya hadis-hadis yang seumpama inilah menyebabkan ramai ulama mengatakan Nabi SAW tidak buat haji ifrad. Tidak buat haji ifrad, mana-mana tak boleh kata dia. Sebab apa? Ni dia ihlal umrah macam sini, dia sebut umrah saja. Bagaimana? Kalau hak baru ni hadis Anas tu, Nabi ihlal umrah dan haji, kedua-duanya. Kalau orang yang melakukan haji ifrad, dia tak boleh ihlal lagu tu. Bila kata lagu ni, sama ada kita kata Nabi SAW itu dia melakukan haji tamattu' atau dia melakukan haji qiran, boleh lagu ni, baru boleh. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW berihlal haji, maksudnya di peringkat permulaan. Mula-mulanya buat tu bila turun di Madinah tu, dengan niat kira-kiranya nak pergi buat haji. Lepas pada tu dah buat tu, Nabi SAW suruh fasahkan haji kepada umrah, suruh batalkan haji itu dan buat umrah. Yang ni dia suruh sahabat-sahabat buat haji tamattu' pula. Orang panggil haji tamattu'. Mula-mula memang dia haji dah. Sampai tengah jalan, Nabi SAW kata berhenti buat haji tu, buat umrah. Lepas pada buat umrah ni, kamu buka ihram kamu. Lepas pada tu, seperti yang tersebut dalam hadis sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, pada hari yang ke-8, hari tarwiyah tu, pakai ihram untuk buat haji pula. Hak tu hak Nabi SAW suruh. Bermakna Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia tu buat haji tamattu'. Kemudiannya hak dia sebut di sini mula-mula. Mula-mula di sini. Begitulah. Ada juga yang sahabat-sahabat itu yang berihram haji saja, ada juga yang ihram haji dan umrah, ada juga. Tapi orang-orang lain tu Nabi SAW suruh tukar belakang. Hak mana tak bawa binatang kurban, dia suruh tukar, buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Yang ni dia suruh buat haji tamattu'. Dia sendiri, kalau mengikut riwayat-riwayat hak ni, tajuk yang Imam Abu Daud buat ni menunjukkan dia buat haji qiran. Yang kedua, orang-orang yang sependapat dengan Imam Ahmad kata Nabi SAW buat haji tamattu'. Cuma dia tidak buka ihram dia tidak boleh halal sebab dia bawa binatang kurban. Jadi betul lah kalau dia ihlal umrah. Memang orang yang melakukan haji tamattu', dia boleh lah pada ketika dia nak buat umrah tu, dia kata labbaika bi umratin, boleh lagu tu. Bila dia buka ihram tu, pakai ihram haji pula, dia kata pula labbaika bi hajjatin atau labbaika bi hajjin, boleh lah lagu tu. Inilah dalil mereka.
Tapi orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji ifrat je, kita tak ada nak kata lah sini. Bapa ni, bapa lagu ni pula. Dia terpaksa mengenepikan hadis-hadis ni atas dasar tarjih, mengikut kaedah tarjih. Dia terpaksa kena ketepikan hadis ni tak boleh pakai, tidak kuat tu, tak boleh lawan dengan hak tu lagi. Hak Nabi SAW buat haji ifrat, dia akan kata gitulah. Sebab tak boleh gitu bila ihlal umrah lagu ni. Tapi bagi orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji qiran, dia masih boleh lagi ni. Orang yang buat haji qiran boleh kata lagu ni. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatta'a fi hajjatil wada' bil umrati ila al haji. Bertamattu', bersenang-senang dalam haji wada' dengan melakukan umrah hingga kepada selesai mengerjakan haji. Fa'ahda wa saqa ma'ahu al-hadiyah min Dhul Hulaifah. Nabi SAW membawa binatang kurban bersamanya daripada Dhul Hulaifah, dan Rasulullah SAW mulakan dengan berihlal umrah. Sebab Ibnu Abbas kata tadi lah, ahalla bi umratin. Kemudian dia berihlal haji pula, ahalla bil haji, berihlal haji pula. Orang-orang lain bersama Rasulullah SAW itu bertamattu' juga dengan mengerjakan umrah. Bertamattu' itu makna bersenang-senang dengan melakukan umrah hingga kemudiannya mereka melakukan haji. Fakana min, tadi kita terjemah Nabi tadi, bersenang-senang melakukan umrah hingga selesai mengerjakan haji. Gitu. Hak sahabat-sahabat ni tidak. Iaitu mereka, sahabat-sahabat ni bersenang-senang bersama Rasulullah mengerjakan umrah hingga kemudiannya mereka mengerjakan haji. Haji tidak sekali. Sebab Nabi dia buat haji qiran sekali, masuk sekali hingga selesai haji. Ini ilal haji ila faraghil haji. Itu maksud ilal haji. Adapun sahabat-sahabat ni dia bertamattu' bersama Rasulullah mengerjakan umrah dulu hingga kemudiannya mereka buat haji pula. Tamattu' dengan arti haji tamattu'. Nabi itu tamattu' dengan arti qiran. Dengan arti qiran. Ada di antara sahabat itu yang bawa binatang kurban, ada yang tidak. Bila Rasulullah SAW sampai di Mekah, dia kata kepada orang, sesiapa di antara kamu yang bawa binatang kurban, tidak halal kepada dia apa-apa yang telah haram kepadanya, sehingga dia menyelesaikan hajinya, menyempurnakan hajinya. Dan orang yang tak bawa binatang kurban, dia hendaklah bertawaf di Baitullah dan di Safa dan Marwah, yakni bersa'i di Safa dan Marwah, dan dia hendaklah menggunting rambut dia dan membuka ihram dan halal. Kemudian hendaklah dia berihlal haji dan mengurbankan binatang. Sesiapa yang tidak mendapati binatang kurban, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari semasa mengerjakan haji itu, dan 7 hari apabila pulang kepada ahli keluarganya. Rasulullah SAW bertawaf. Bila sampai di Mekah, beliau beristilam rukun. Istilah rukun itu menyentuh, rukun lah istilah, menyentuh, sentuh rukun bucu yang mana dekatnya ada Hajarul Aswad itu. Dia start situ mula-mula sekali. Thumma khabba 3 atwaf min as-sab'i. Kemudian beliau berlari-lari anak. Orang kita panggil berlari-lari anjing pun boleh juga. Berlari-lari anak orang kata juga khabba, ataupun ramal.
Lari-lari, minyak gitu sih, sikit-sikit gitu. Bukan lari derah.